Hello，台湾的伙伴家人们，大家晚上好，我是 Selamat petang kepada semua. Nama saya Endyo. Saya berbangga untuk dijemput untuk berkongsi dengan anda mengenai perjalanan saya di New Image. Saya telah menggunakan masa beberapa hari untuk menyediakan sharing saya pada hari ini. Dan saya berharap anda boleh belajar daripada perkongsian saya. Saya menyertai New Image pada 2014. Okay, selama 8 tahun dalam masa 4 bulan saya membuat kemaraan ke Ruby Executive dan 12 bulan kemudian saya menjadi 5-star Diamond Executive. Dan saya juga mendapat Queen Royalty pada royalty yang ke 69, 71, 72 dan 81 dan dianugerahkan sebagai Hall of Fame. Sekarang saya akan berkongsi dengan anda mengenai perjalanan saya daripada dahulu sehingga ke sekarang. Dan semasa itu saya merupakan seorang yang tidak berharapan tinggi. Saya tidak berani untuk memikirkan mengenai masa depan saya kerana saya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Apa yang saya lakukan adalah selalu memerhatikan mereka yang berjaya menikmati kehidupan yang lebih baik. Dan di New Image, saya telah berjaya untuk mencapai cita-cita saya yang saya impikan semasa kecil. Dan semasa kecil di sekolah, saya memang bercita-cita untuk menjadi seorang pramugari. Dan selain daripada itu, saya juga bercita-cita untuk menjadi seorang businesswoman yang mempunyai peluang untuk melancong ke serata dunia. Saya dilahirkan di sebuah keluarga yang sederhana. Selepas sekolah menengah, saya sudah pergi bekerja kerana keadaan kewangan di rumah tidak sangat memuaskan dan semasa saya di sekolah menengah, saya juga bekerja supaya saya boleh menabung expenses untuk menghabiskan sekolah menengah. Dan semasa saya masih belajar lagi, saya memang kehidupan saya memang adalah susah. Dan sometimes kerana kehidupan yang sangat susah tu saya sangat busy apabila berada di rumah dan kadang-kadang saya tidur di dalam kelas. Dan kehidupan saya walaupun susah, saya masih boleh meneruskan kehidupan dan kehidupan seharian saya adalah saya boleh makan breakfast, lunch and dinner dan saya tidak mempunyai pendapatan yang berlebihan untuk membuatkan apa-apa lagi. Saya bersama dengan ibu saya sahaja yang menampung segala perbelanjaan dan keperluan di rumah. Dan adik-adik saya lagi masih kecil. So, saya mempunyai sebuah pekerjaan sepenuh masa dan pada masa itu saya juga ingin mempunyai sebuah pekerjaan sampingan, pendapatan sampingan supaya keluarga kami boleh hidup dengan lebih baik. Dan apabila saya bekerja, saya berfikir saya hanya boleh mendapatkan pekerjaan di luar masa bekerja iaitu pada waktu malam. Semasa saya tengah mencari apakah cara-cara yang saya boleh lakukan untuk mendapat pendapatan berlebihan, saya pergi ke Google. So, di Google saya nampak ada peluang untuk membuat penjualan online. Saya berminat dengan ini kerana saya memang suka membeli pakaian yang baru. Kehidupan saya dari kecil, saya memang
tidak, keluarga memang tidak berkemampuan untuk membelikan saya baju. Saya hanya boleh membeli 2 helai baju setahun, iaitu semasa Tahun Baru Cina. Dan apa yang saya bersama dengan adik saya membeli baju-baju online dari China dan kami menjual di sini. Kami juga merupakan model untuk modelkan baju-baju yang kami hendak jual. Yang di tepi saya ni adik saya. Apabila kami sudah mempunyai sedikit pendapatan dan after that adalah Tahun Baru Cina. Okay, ibu saya berkata dengan saya, bolehkah anda membeli baju untuk adik? Dan pada masa itu saya masih muda dan saya tidak faham mengapa ibu saya mengatakan begitu. Saya berasa wang itu adalah kepunyaan saya, kenapa saya perlu membelikan adik saya baju. Tetapi masa tu saya tidak tahu keadaan kewangan di rumah adalah sangat-sangat tidak baik, yang saya perlu membantu ibu saya untuk menjaga adik-adik saya. So dari dulu saya memang tidak berkemampuan dan tidak pernah berfikir untuk mencapai cita-cita saya, sehingga saya berjumpa New Image. So ini merupakan kehidupan saya apabila saya membuat online selling ni. Okay. Apa yang saya lakukan kerana saya masih bekerja, setiap lunchtime saya akan keluar daripada office untuk pergi postkan semua order-order yang diorder oleh pelanggan. Dan apabila saya balik dari kerja, apa yang saya lakukan adalah untuk menjawab soalan-soalan daripada pelanggan, membuat order dan sebagainya. So kehidupan saya adalah sangat busy. So setiap hari kehidupan saya merupakan sesuatu yang berulang. Apa yang saya lakukan, pergi kerja, membuat penghantaran kepada customer, pergi membuat courier service, membuat order, dan ini adalah dilakukan oleh saya dengan adik saya sahaja. Dan saya seorang yang tidak berani untuk mengaut keuntungan yang banyak daripada pelanggan saya. Saya hanya mendapat RM5 daripada sehelai baju. Okay. Dan melihat apa yang saya lakukan daripada membuat order, menjual baju dan sebagainya, kami juga modelkan baju-baju tu, apa yang kami dapat sebagai pendapatan adalah tidak sama dengan usaha yang kami letakkan. Sehingga pada suatu hari saya berjumpa dengan seorang rakan dari sekolah rendah saya. Dan dia tahu saya sedang menjalankan bisnes online. Jadi dia bertanya dengan saya, adakah anda hendak menjual kolosrum? Dan apabila saya tahu kolosrum ini adalah syarikat direct selling, saya mempunyai pendapatan yang perniagaan ini memerlukan kos yang tinggi, dan saya tidak mempunyai kos yang tinggi untuk membuat bisnes ini. Okay, dan semua item-item ini adalah mahal dan saya juga tidak mampu untuk menggunakannya sendiri. Dan pada masa itu saya memang seorang yang tidak sangat kurang yakin kepada diri sendiri. So apabila dia memperkenalkan saya kepada kolostrum, saya tidak berani untuk reject dan saya membeli satu tin kolostrum daripada dia. Dan saya tidak tahu satu tin kolostrum ini telah mengubah kehidupan saya. Dan semasa saya berumur 13, memang saya mempunyai masalah jerawat. Okay. Dan selepas tu saya akan membuat part-time job dan sampai ke rumah saya akan terus tidur. Dan memang pada masa tu saya sentiasa berasa letih, tak cukup tidur. Dan masalah ini memang continue lah untuk beberapa tahun. Dan apabila orang nampak saya, mereka akan bertanya kepada saya, apa yang terjadi kepada muka anda? Dan rakan-rakan di sekolah dan juga guru-guru di sekolah juga sering bertanya apa yang terjadi kepada jerawat dekat muka tu, dan mereka memperkenalkan saya doktor untuk pergi supaya saya boleh menerima rawatan. Saya pernah mencuba sometimes pergi ke doktor dan sometimes saya juga menggunakan pendapatan saya untuk pergi ke facial salon, membuat facial, tapi semua ini tidak membantu.
So, apabila saya mula minum kolostrum, selama 2 minggu kemudian saya nampak perubahan dan saya sambung untuk minum kolostrum ini selama 3 bulan dan ia telah menyelesaikan masalah jerawat saya. Dan apabila ini berlaku, rakan saya yang memperkenalkan saya ke New Image bertanya sama ada saya mahu membina perniagaan ini. Dan apabila saya join sebagai ahli, saya juga tidak mempunyai niat untuk mendapat pendapatan yang tinggi daripada New Image dan saya hanya ingin untuk minum dan minum lebih murah ataupun minum secara percuma. Dan apabila saya mula, apa yang saya lakukan adalah saya berkongsi di Facebook dan saya juga berkongsi dengan mereka yang saya jumpa. Saya lakukan apa yang dilakukan oleh upline saya apabila dia berjumpa dengan saya. Dan pendapatan pertama saya hanyalah 2 angka, tetapi untuk saya adalah amount yang sangat tinggi kerana seperti apa yang saya katakan tadi, sehelai baju daripada bisnes online saya hanya mendapat RM5 sahaja. Dan di sini saya sekadar membuat perkongsian dan memperkenalkan mereka kepada kolostrum, saya akan mendapat pendapatan. Dan pada masa itu saya mempunyai perasaan yang perniagaan ini adalah senang dan saya boleh menjana pendapatan yang lebih tinggi daripada perniagaan online saya. Dan semasa saya membina perniagaan ini, saya mampu mengubah kehidupan saya. Saya mempunyai wang untuk membantu keluarga saya dan juga saya mampu membeli sebuah kereta yang berjumlah 6 angka dan ke atas dan saya juga membeli rumah pertama saya. Dan di New Image saya telah mendapat 16 duit dalam beg dan setiap kali saya menerima duit dalam beg ini, saya akan beri kepada ibu saya. Ibu saya berasa sangat gembira kerana dia boleh ambil duit keluar daripada beg tu. Dan saya juga memberikan pendapatan saya, some of my income kepada keluarga saya supaya mereka boleh menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan kepada saya ini adalah cara saya untuk membalas jasa ibu bapa saya. Dan gambar ini saya ambil hanya beberapa hari lepas saya memanggil ibu saya untuk mengeluarkan briefcase dia supaya saya boleh mengambil gambar. So ini adalah sesuatu yang membuatkan saya bangga. So apabila anda mendengar perkongsian saya sehingga sekarang, adakah anda berasa ini merupakan satu perniagaan yang boleh mengubah kehidupan? So, apabila saya mempunyai pendapatan yang lebih banyak, saya mula untuk berfikir saya hendak menjadi lebih cantik. Sebelum ini saya memang tak tahu bagaimana untuk pakai make up ataupun saya tidak memberi perhatian kepada body shape saya. Dan pada masa itu berat badan saya adalah 46 dan kepada saya itu adalah berat badan yang sangat baik. Tetapi saya tidak tahu bahawa apabila saya menggunakan produk ini, saya boleh mendapat body shape yang lebih cantik dan kulit yang lebih cantik juga. Sebenarnya di dalam perniagaan ini, performance saya adalah amat baik dan saya mampu memarahkan perniagaan saya ke Diamond Executive pada tempoh masa 12 bulan sahaja. Tetapi perniagaan saya juga tidak kukuh dan tidak bertahan lama kerana apa yang saya lakukan adalah tidak membina satu foundation yang kukuh. Oleh kerana itu kami membangun dengan cepat dan lepasnya organisasi kami juga
menjadi menurun dan dia jatuh dengan cepat juga. Dan apabila perniagaan saya menurun, keyakinan kami juga semakin berkurangan. Ramai rakan niaga yang berhenti. Tapi pada masa itu saya masih mendapat pendapatan yang agak memuaskan, dan saya tidak tahu, saya tidak kisah ada rakan niaga yang berhenti. Sehinggalah rakan niaga yang berhenti itu adalah ramai, dan saya amat terkejut dengan apa yang berlaku. Apa yang terjadi adalah saya tidak nampak masalah apakah yang berlaku yang membuatkan rakan niaga di dalam network saya berhenti. Dan apa yang saya nampak adalah segalanya berpunca daripada syarikat, dan saya tidak tahu melihat kepada diri apakah kekurangan dan apakah yang saya perlu lakukan dengan lebih baik. Okay. Pada masa itu saya juga mengikut gerak langkah dan also program yang dianjurkan oleh syarikat. Walaupun saya bersama pasukan saya, kami selalu mencapai target, kami mampu memenuhi syarat-syarat program, dan sometimes kami pergi ke incentive trip, tapi segalanya hanya nampak baik sahaja, dan kami tidak mempunyai asas yang kukuh. Kami tidak mempunyai strategi yang betul untuk mencapai semua kriteria-kriteria yang diperlukan. Dan saya rasa ramai leader-leader yang pernah melalui apa yang saya lalui apa yang saya lalui dahulu. Dan masa tu saya tidak tahu bagaimana saya boleh membina perniagaan ini, dan saya tak tahu bagaimana saya boleh membina satu asas yang kukuh. Oleh itu saya hanya buat retail sahaja. Saya berhenti membuat rekrutmen kerana saya tidak mahu mereka yang menceburi bidang direct selling ini akan berakhir seperti saya. Saya tidak mahu mereka menjalani apa yang saya alami dahulu. Apabila saya hadir ke acara ini pada tahun 2019 di Taiwan, dan saya mempunyai peluang untuk bergaul dengan leader-leader di Taiwan. Dan pada masa itu, saya membuat keputusan untuk memberi peluang kepada New Image sekali lagi, dan juga memberi peluang kepada diri saya sekali lagi. Apabila saya bersama dengan pasukan saya pergi ke Taiwan, saya memang mempunyai perasaan yang sangat-sangat lain. Apabila saya berada di atas kapal terbang, saya memang bagi tahu dengan diri saya, inilah perniagaan yang saya mahu bina. Ya, apabila saya sampai ke sana, saya menggunakan hati yang terbuka untuk melihat bagaimana leader-leader di Taiwan membina perniagaan ini. Dan apabila saya lihat leader-leader di Taiwan, saya sangat amazed dengan mereka punya semangat. Dan saya juga tahu leader-leader di Taiwan ini sangat bangga dengan pencapaian leader-leader di Malaysia. Tetapi apa yang saya rasa adalah kami tidak sebaik mana yang anda sangkakan, tetapi saya juga tidak berani untuk berkongsi situasi yang sebenarnya, dan saya berasa bersalah kerana actually sales saya adalah kurang baik, dan leader-leader di Taiwan tu sangat bersemangat untuk belajar daripada leader-leader di Malaysia. So pada masa itu saya sangat bertekad untuk membina perniagaan New Image saya semula. Dan saya selepas balik daripada Taiwan, saya berusaha bersungguh-sungguh, dan saya bagi tahu dengan diri saya, ini adalah perniagaan yang saya mahu bina. Saya tidak kisah apa yang akan berlaku di dalam perjalanan saya. Saya hendak teruskan membina perniagaan ini
perniagaan ini sehingga berjaya. Dan saya masih ingat lagi Mr. Huang daripada Taiwan, dia bagi tahu dengan kami semua, apabila anda membina perniagaan ini, anda merupakan bos kepada perniagaan anda sendiri. Dan anda perlu membina perniagaan ini dengan bersungguh-sungguh dan memikirkan jalan penyelesaian sekiranya anda mempunyai ataupun bertemu dengan sebarang cabaran. So, daripada Taiwan, apa yang saya belajar daripada leader-leader di Taiwan adalah mereka mengacarakan acara secara fizikal. Okay, so apabila saya balik ke Malaysia, saya terus melakukan aktiviti fizikal juga. Dan apa yang saya rasa daripada membuat aktiviti fizikal ini adalah ia adalah lebih berkesan kerana kita berjumpa dengan orang secara bersemuka dan mereka lebih senang untuk berhubung dengan kita dan lebih yakin kepada kita. Dan pada bulan 3 tahun 2020, apa yang terjadi adalah kita masuk ke dalam PKP. So, apa yang kami lakukan iaitu aktiviti fizikal kami tidak dapat continue, dan apa yang kami lakukan adalah kami membuat perkongsian di atas talian, di dalam talian. Dan berterima kasih juga kepada New Image Malaysia kerana New Image Malaysia dengan keadaan segera juga mengadakan aktiviti di dalam talian, dalam Zoom. Saya masih ingat lagi apabila mula Zoom, ramai daripada kita yang tidak tahu login ke Zoom dan kita belajar sehingga ke hari ini kita semua boleh membuat aktiviti secara online. Dan pada masa itu, September 2020, PKP adalah di tahap yang sangat-sangat serius dan saya mula berfikir apa yang saya boleh terus lakukan untuk membina perniagaan saya. Apakah yang saya boleh lakukan supaya perniagaan saya boleh membangun di dalam keadaan PKP. So, setelah berfikir beberapa malam dan belum lagi mencapai idea bagaimana saya hendak buat, saya menerima panggilan daripada Sharon. Dan Sharon bertanya kepada saya, adakah anda mahu membina perniagaan ini? Adakah anda ingin membina perniagaan ini? Kerana saya nampak anda menghadiri mesyuarat kami setiap kali. Dan saya sangat touching lah kerana Sharon daripada syarikat menghubungi saya. Dan saya bagi tahu dengan Sharon, saya mahu membina perniagaan ini. Saya hanya mahu membina perniagaan saya dan saya mahu membawa tim saya supaya mereka boleh mencapai matlamat saya. Dan saya ingat Sharon juga bertanya, adakah saya mahu menjadi queen lagi? So saya memang jawab tidak. Saya sangat fokus, saya tahu saya hendak mendapatkan pendapatan yang kukuh dan membantu tim saya untuk mendapat pendapatan yang kukuh. Dan Sharon berkata, apakah income yang anda hendakkan? Saya bagi tahu dengan dia, saya hendak 15,000 sahaja. Dan Sharon berkata, saya boleh membantu anda untuk mencapai pendapatan 15,000 itu. Tapi pada saya, adakah ini sesuatu yang saya boleh lakukan? Saya ingat Sharon juga mengemukakan satu syarat, iaitu anda perlu mengikut apa yang saya ajar dan lakukan apa yang saya buat coaching kepada anda. Dan pada masa itu saya memang tak tahu bagaimana hendak bermula. Dan saya sangat nervous sehingga saya tak dapat tidur pada waktu malam. Dan apa yang saya lakukan adalah saya melakukan meeting pasukan, berjumpa dengan mereka, memberi direction apa yang kita perlu lakukan dalam tempoh sebulan. Dan selepas tu saya juga melakukan one-to-one coaching bersama dengan team member saya supaya mereka tahu apakah yang mereka perlu lakukan, apa yang mereka perlu mempertingkatkan lagi supaya mereka boleh mencapai sales yang lebih baik.
Dan selain daripada tu, saya juga membuat OPP. Okay, OPP untuk membuat lebih banyak rekrutmen lagi. Dan apabila saya belajar daripada Sharon, saya tahu apa yang diperlukan oleh team member. Okay. Team member mereka perlu di-recognize. Okay. Mereka perlu menerima pengiktirafan daripada upline, daripada pasukan, dan mereka juga perlu diberi sokongan. Okay, kita perlu encourage mereka dan kita perlu memuji mereka, juga memuji pencapaian mereka, dan mereka memerlukan coaching supaya mereka boleh meneruskan perniagaan mereka. Dan apabila kita melakukan semua ini, apa yang mereka boleh belajar adalah cara-cara dan kemahiran untuk membina perniagaan mereka. Dan selalunya sebagai leader, kita sometimes akan terlupa untuk memberi keyakinan kepada team member kita. Apabila team member kita melakukan sesuatu, sometimes mereka perlukan upline untuk memberitahu mereka apa yang mereka lakukan itu adalah betul. So apabila kita memberi sokongan, kita memberi galakan, okay, mereka akan terus mempunyai semangat untuk melakukan apa yang mereka lakukan.